semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia dengan merangka dasar perpaduan negara yang akan memayungi semua inisiatif dan juga perancangan strategik oleh kementerian. Seperti yang pertama, penubuhan Majlis Penasihat Perpaduan Negara yang telah pun bersidang pada 18 hari bulan Ogos yang lalu dan dianggotai oleh kepelbagaian kepakaran yang ada. Dan fungsi majlis ini, Datuk Yang di-Ketua, ialah untuk menjadi forum untuk kita bincangkan isu-isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perpaduan, menjana pemikiran, idea ke arah pengumpulan satu dasar perpaduan negara yang lebih komprehensif dan holistik, mengemukakan show-show dan langkah-langkah yang wajar diambil oleh kerajaan dan juga untuk mempertimbangkan cadangan dan nasihat berkaitan dengan perpaduan negara dan juga integrasi nasional. Keduanya, Datuk Yang di-Ketua, kementerian juga telah pun menubuhkan jawatan kuasa pelaksana perpaduan negara yang difungsikan oleh saya, yang dianggotai oleh semua ahli-ahli exco, oleh semua ahli-ahli yang berhormat exco perpaduan di peringkat negeri-negeri, dan kita telah pun mengadakan persidangan mesyuarat sebanyak 2 kali, dan mesyuarat yang akan datang ialah pada 26 hari bulan September. Dan tujuan penubuhan jawatan kuasa pelaksana ini juga adalah menyediakan satu forum untuk membincangkan masalah yang berkaitan dengan perpaduan, termasuk suasana perpaduan integrasi nasional melalui perkongsian daripada kepakaran-kepakaran selain daripada exco kerajaan negeri. Dan seterusnya ialah penubuhan jawatan kuasa tindakan perpaduan negeri yang difungsikan semua exco kerajaan negeri, ya. Dia follow through daripada Majlis Penasihat Perpaduan Negara turun kepada jawatan kuasa pelaksana perpaduan negara dan turun kepada jawatan kuasa tindakan perpaduan negara, dan akhirnya di peringkat daerah ialah jawatan kuasa permufakatan perpaduan daerah. Dan selain daripada itu, Datuk Yang di-Ketua, rancangan baru yang akan dilaksanakan dan yang sedang pun dilaksanakan ialah Pelan Tindakan Perpaduan Negara bagi tahun 2021 hingga tahun 2025, dan sekarang ni sedang dalam peringkat untuk mendapatkan maklum balas, ya, daripada rakyat teramai, daripada kepelbagaian rakyat yang ada, dan pelancaran sedang dibuat oleh exco kerajaan-kerajaan negeri. Contoh Perak telah pun kita laksanakan bersama Melaka pada 22 Ogos, Terengganu pada 23 Ogos, Perlis dan Kelantan pada 24 Ogos, dan akhirnya ia akan merangkumi kepada semua negeri-negeri. Dan pelan tindakan perpaduan ini, Datuk Yang di-Ketua, akan merangka kerja-kerja berteraskan kepada rukun negara untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat Malaysia berdasarkan kepada 5 strategi yang ada. Terima kasih, Datuk Yang di-Ketua. Muhammad Kulai, soalan tambahan pertama. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya nak tanya Menteri kerana minggu yang lalu semasa perbahasan Yang Berhormat Kinabatangan menyatakan bahawa perpecahan sudah mula berlaku di peringkat sekolah rendah. Jadi saya nak tanya, dalam pandangan kementerian, sama ada sekolah pelbagai adalah halang capai perpaduan kaum, dan sama ada adalah pendirian kerajaan PM bahawa sekolah pelbagai aliran ini adalah satu penghalang kepada perpaduan kaum. Dan sekiranya bukan, dan saya percaya ini adalah pendirian kerajaan ini, saya nak tanya sama ada kementerian ini bolehlah menyediakan khusus untuklah sekolahkan Yang Berhormat Kinabatangan supaya beliau tidaklah menyatakan kenyataan yang akan pecah belah rakyat Malaysia. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang di-Ketua. Yang Berhormat, saya ingin menyatakan dalam usaha untuk kita memperkukuhkan perpaduan, dia perlu bermula daripada asas. Saya telah pun menjawab kepada persoalan ini, iaitu untuk kita gerakkan permulaan daripada asas, maka penghayatan pendidikan rukun negara itu, ya, perlu kita laksanakan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak dan kemudian kepada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga sampai ke peringkat universiti. Dan saya juga telah pun memaklumkan dalam jawapan saya yang lepas bahawa kita telah tubuhkan satu jawatan kuasa teknikal yang difungsikan oleh yang berbagai datuk KSU saya bersama-sama dengan 3 lagi KSU, iaitu KSU daripada KKMM, KSU daripada KPT, KSU daripada KPM, ya, untuk kita melihat kepada cadangan pelaksanaan
perencanaan meletakkan pendidikan rukun negara itu dalam sistem pendidikan. Bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sampai sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan dalam pada kita sedang menguruskan struktur untuk meletakkan penghayatan pendidikan rukun negara itu yang akhirnya akan berteraskan kepada perpaduan. Dalam pada kita sedang memperkukuhkan perbincangan itu, dalam pada itu kita juga telah pun menggerakkan kelab-kelab rukun negara. Dan untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian telah pun menubuhkan sebanyak 6,621 kelab-kelab rukun negara di semua sekolah-sekolah rendah dan di semua sekolah-sekolah menengah. Dan untuk makluman yang berhormat juga, kelab-kelab rukun negara ini juga diwujudkan di semua sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan dalam pada itu di peringkat universiti ialah Sekretariat Rukun Negara. Jadi saya ingin memaklumkan kepada yang berhormat, apa juga cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam parlimen ini adalah cadangan. Dan sekiranya cadangan itu patut untuk kita ambil terima berdasarkan kepada cadangan yang dikemukakan, maka boleh dijadikan sebagai garis panduan, sebagai perancangan kepada kementerian. Jadi saya nak menyatakan kepada yang berhormat, sekiranya persoalan yang berhormat ini dia lebih bersifat kepada politik, sama ada kerajaan Perikatan Nasional ada cadangan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di negara kita, hanya kerana untuk meletakkan agenda perpaduan nasional itu supaya ia dapat berlaku, maka sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh yang berhormat itu tidak akan berlaku, kerana saya dah sebutkan tadi, agenda perpaduan nasional negara itu akan dimulakan daripada asas sehinggalah kepada pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Terima kasih. Yang berhormat Ulu Rajang. Terima kasih. Selamat pagi yang berhormat. Soalan saya, menjelang sambutan Hari Kemerdekaan, berapa hari lagi dalam tema Malaysia Prihatin, yang membawa maksud yang cukup mendalam kepada rakyat Malaysia. Jika slogan tersebut dibaca dan teliti, ia akan membawa satu mesej yang sama, iaitu kepentingan masyarakat berbilang kaum. Soalan saya, apakah bentuk kerjasama yang dirancang oleh kementerian untuk bersama kementerian yang lain, terutamanya Kementerian Pendidikan, bagi melayarkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ulu Rejang. Saya dah jawab kepada soalan kepada perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Kulai tadi. Kita mengadakan kerjasama sebagai kerjasama strategik dalam mewujudkan penghayatan rukun negara itu ke arah pencapaian agenda perpaduan nasional di peringkat pendidikan awal kanak-kanak di sekolah rendah, sekolah menengah. Itu adalah antara kerjasama strategik yang dilakukan oleh kementerian bersama-sama dengan 3 kementerian yang lain. Dan Datuk Yang Dipertua, soal bila kita bicarakan soal perpaduan ini, dia melangkaui segala batasan yang ada. Maka kerana itu pihak Kementerian Perpaduan Negara juga sedang mengadakan kerjasama strategik dengan kementerian-kementerian yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Ulu Rejang. Saya izinkan supaya kita selesaikan dengan plan tindakan perpaduan negara yang sedang berjalan on roadshow sekarang, dan bila terhasilnya plan tindakan perpaduan negara ini berdasarkan kepada blueprint ataupun rangka tindakan perpaduan negara, dan akhirnya kita akan hasilkan juga satu dasar perpaduan negara, dan di dalam itu akan diletakkan keterangkuman yang berkaitan dengan soal perpaduan negara tanpa mengira kepada batasan, termasuklah bagi negeri Sabah dan Sarawak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Cantik Yang Berhormat. Yang Berhormat Satu lagi. Rasah. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Saya meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menyatakan apakah harga siling pelitup muka 3 lapis pada harga ringgit Malaysia 1 yang berkuat kuasa pada ketika ini akan diturunkan lagi secara berperingkat pada masa akan datang, memandangkan bekalan pelitup muka adalah mencukupi dan harga pasaran semasa adalah jauh lebih murah daripada harga siling ini. Terima kasih. Silakan Menteri. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jawapannya,
Pada 1 April tahun 2020 yang lalu, Kementerian telah mewartakan harga maksimum pelitup muka jenis 3 ply, 3 lapis yang untuk pembedahan dan perubatan pada harga borong RM1.45 satu unit dan harga runcit RM1.50 seunit setelah mengambil kira keperluan negara yang mengalami kekurangan bekalan dan penawaran topeng muka untuk memenuhi permintaan masyarakat semasa tempoh awal penularan wabak COVID-19 pada ketika itu. Kementerian telah mengambil maklum bahawa penetapan harga maksimum bagi pelitup muka pada masa tersebut masih tinggi. Justru itu, Kementerian sering membuat penilaian berterusan ke atas kedudukan bekalan dan harga pelitup muka dalam pasaran dengan mengambil kira kepentingan semua pihak yang terlibat. Apabila kerajaan mewajibkan orang ramai memakai pelitup muka dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat tumpuan sesak bermula 1 Ogos 2020 ini, kerajaan mencadangkan harga pelitup muka ini dapat disemak dan diturunkan lagi harga bagi mengurangkan beban semua pihak disebabkan kewajipan pemakaiannya, terutama bagi golongan kanak-kanak yang turut berisiko yang sudah memulakan sesi persekolahan. Semakan semula terhadap harga maksimum ini dibuat berasaskan perincian maklumat terkini daripada pengilang dan pengimport bagi memastikan penetapan harga yang dibuat ini adalah munasabah dan setinggi penghargaan diucapkan kepada pengilang dan pengimport yang telah memberikan sokongan dan kerjasama yang baik kepada pihak kerajaan dalam usaha kerajaan memastikan kebajikan rakyat terus terbela dalam tempoh pandemik ini. Sehubungan dengan itu, Kementerian telah memutuskan penurunan harga maksimum pelitup muka 3 lapis atau 3 ply yang boleh diguna untuk pembedahan dan perubatan daripada RM1.45 seunit ke 90 sen seunit bagi harga borong dan RM1.50 seunit ke RM1 seunit bagi harga runcit. Dan ianya telah dikuatkuasakan pada 15 Ogos 2020 ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam usaha memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan tidak dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang cuba mengambil keuntungan berlebihan, Kementerian terus menjalankan pemantauan ke atas premises perniagaan farmasi, pasar raya, kedai serbaneka dan kedai runcit bagi melihat trend harga dan bekalan pelitup muka. Tinjauan harga juga dibuat ke atas penjualan pelitup muka di pasar atas talian ataupun online marketplace utama di Malaysia. Pemantauan juga dijalankan di peringkat pengeluaran, pengimportan dan pemantauan pengedaran pelitup muka dalam negara. Hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dijalankan didapati bekalan pelitup muka semakin pulih dan harga telah kembali stabil. Penurunan harga maksimum pelitup muka adalah langkah yang bersifat soft landing approach bagi membolehkan stok-stok yang dibawa masuk terdahulu dengan kos yang lebih tinggi dengan menggunakan pengangkutan udara dapat dijual bagi mengurangkan kerugian pengimport akibat dari penurunan harga ini. Kementerian senantiasa bersedia mengkaji kewajaran untuk menurunkan harga siling tersebut ke paras yang lebih rendah di masa hadapan. Sekian, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Rasa, soalan tambahan pertama. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Saya telah meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri yang mana bekalan untuk pelitup muka pada ketika ini di pasaran kita adalah mencukupi dengan kerjasama yang baik daripada pihak pengimport ataupun pengilang tempatan. Jadi saya mohon cadangkan kepada pihak kerajaan, apakah ada kemungkinan perkara ini dilaksanakan? Yang pertamanya, mungkin kementerian boleh menetapkan satu harga siling yang jauh lebih rendah. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin untuk bulan September dan bulan Oktober, sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, soft landing approach, iaitu pendekatan secara berperingkat supaya tak ada pihak yang
menanggung kerugian. Mungkin saya nak cadangkan, kita kena ada sasaran supaya harga ceiling pada 50 ataupun 60 sen sekeping mungkin pada bulan Oktober akan datang. Dan soalan yang kedua singkat, bagaimana dengan harga ceiling untuk pelitup muka kanak-kanak yang saiznya jauh lebih kecil, luas muka dia berbanding dengan pelitup muka untuk dewasa? Sebab saya rasa ada keperluan yang sangat tinggi untuk pelitup muka kanak-kanak ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soft landing jawapan pendek. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Ya, saya tak meyakinkan Yang Berhormat Rasah lah. Memang kita secara soft landing, kita terima baiklah saranan ataupun pandangan yang begitu positif untuk membantu kementerian dalam hal ini daripada Yang Berhormat Rasah, yang saya nampak memang begitu prihatin kepada perkara ini. Jadi memang kita akan melihat sudah juga melihat kepada satu tahap harga hard ceiling yang baru yang akan kita laksanakan dalam sebulan dua ini nanti, ya, dalam masa yang kami selepas kajian mendalam, kami akan menentukan dalam bulan hujung September ataupun Oktober untuk diturunkan lagi daripada RM1. Dan saya mohonlah pihak industri player di luar sana ambil maklumlah, jangan nanti kata kita tak bagi notis ataupun buat kenyataan terlebih dahulu untuk memberi tahu kepada mereka. Jadi Tuan Yang Dipertua, mengapa kita boleh menurunkan? Sebab memang betul keberadaan topi muka ini di pasaran kita sudah sangat mencukupi. Sebab sekarang sudah bertambah pengilang. Dulu kita ada hanya 6 pengilang di seluruh negara. Sekarang sudah bertambah ke 10 dan saya difahamkan bulan Oktober ini akan ada 4 lagi yang beroperasi dalam kilang mengeluarkan topeng muka ini. Dan dengan kesemua itu nanti sudah tentulah banyak pengeluaran topeng muka di peringkat negara kita. Dan sekarang pun sebanyak 1.5 juta daripada 10 buah yang sudah beroperasi keluarannya dalam satu hari, secara harian. Ini memastikan kecukupan pelitup muka. Untuk kanak-kanak, Yang Berhormat Rasah, dia harga yang sama. Sebab walaupun ukuran dia kecil daripada yang digunakan oleh dewasa, akan tetapi di peringkat pengilang dia tak dapat pengira sebegitu kerana the wastage pun ada. Jadi saiz kilang untuk kanak-kanak tidak juga jauh kecil daripada yang untuk dewasa. Jadi kami dapati selepas buat kajian tidak dapat dikurang mengikut saiz sebegitu sahaja, ya. Jadi perlu harga yang sama untuk kanak-kanak. Tuan Yang Dipertua, walau bagaimanapun kami masih berunding lagi buat perbincangan secara berterusan dengan industri player untuk kita bagaimana sampai ke satu tahap rundingan dan persetujuan untuk melihat kepada harga untuk kanak-kanak dan juga yang lain tu. Terima kasih. Yang Berhormat Igan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, ini soalan berkenaan dengan penguatkuasaan, ya. Mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan tindakan penguatkuasaan yang telah diambil oleh kementerian bagi penjualan pelitup muka dan berapakah bilangan kes penipuan penjualan pelitup muka yang telah dikesan di pasaran, sama ada secara atas talian yang tidak menepati spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Jadi betul. Kalau dikatakan buat transaksi atau pembelian di atas talian, memang ada kes-kes kita dapati dan kita kesan dan pernah juga kita compound kepada mereka yang bersalah. Jadi memang ada berlaku tapi tak sebegitu banyaknya lah. Jadi kami dalam kementerian dengan unit enforcement ataupun penguatkuasaan sentiasa memantau dan memastikan tiada kes-kes ini berlaku. Kalau ada berlaku dengan secepatnya, dengan kaedah kami, memang kami dapat kesan. Jadi kami juga mohon kerjasama daripada semua pihak di luar sana untuk
membuat aduan kepada kami. Sebab itu kita ada beberapa kaedah untuk aduan disampaikan kepada kementerian dan disalurkan kepada penguatkuasa di kementerian ini. Jadi bermula Januari 2020 ini sehingga 17 Ogos 2020 Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah melaksanakan pemeriksaan dan tindakan penguatkuasaan ke atas pelitup muka. Sebanyak 50,778 jumlah pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi pemeriksaan di peringkat pemborong dan peruncit. Dan daripada hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 57 tindakan kes telah dihasilkan oleh ataupun di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatutan 2011 dan Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan jumlah sitaan bernilai RM537,235.40. Jadi daripada jumlah tersebut sebanyak 42 tindakan kes telah diambil di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Penjatutan 2011. Itu kesalahan menjual melebihi harga maksimum. Manakala sebanyak 3 kes yang telah dikesan atas kesalahan penipuan penjualan pelitup muka secara atas talian di seluruh negara. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Boleh satu lagi, Yang Tuan Speaker. berhormat, sekarang tamatlah Pelitup sesi muka untuk waktu percuma. pertanyaan menteri.